Assalamualaikum murid-murid, apa khabar semua? Alhamdulillah, bertemu kita dalam pembelajaran secara PDPR untuk mempelajari tajuk Kenali Sifat-Sifat Allah, 20 Sifat Allah dalam bidang akidah, tajuk tahun 2. Sebelum itu, murid-murid pastikan telah membuat semakan di dalam buku teks muka surat 55 hingga 57. Murid-murid, sebelum memulakan pembelajaran, kita teruskan dengan doa belajar. Marilah sama-sama kita mengaminkan doa belajar. Mudah-mudahan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, dapat menyebut pengertian sifat wajib bagi Allah. Yang kedua, dapat menyenaraikan sifat wajib bagi Allah. Yang ketiga, menghafal sifat wajib Allah serta maksudnya. Murid-murid, apa itu pengertian sifat wajib bagi Allah? Pengertian sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang pasti wajib dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam dan seisinya. Pada dasarnya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang tidak terbatas kerana Allah Maha segala-galanya. Sifat-sifat wajib bagi Allah ada berapa murid-murid? Sudahkah murid-murid membuat rujukan di dalam buku teks? Hari ini kita akan mengenali Allah dengan lebih mendalam menerusi sifat-sifat Allah itu sendiri. Jadi murid-murid, ada berapa sifat-sifat wajib bagi Allah ni? Ya, betul. Ada 20 sifat wajib yang perlu kita ketahui. Mari kita pelajari satu persatu. Adakah murid-murid semua telah bersedia? Mari mengenal sifat Allah. Diharapkan murid-murid dapat membaca dan menyebut bersama Ustazah. Sifat Allah yang pertama adalah wujud, bermaksud ada. Adanya Allah itu bukan kerana ada yang menciptakan Allah, tetapi Allah itu wujud dengan sendirinya. Berbeza pula dengan manusia kerana Allah yang menciptakan manusia seperti makhluk Allah yang lain. Yang kedua, qidam, bermaksud sedia. Sifat Allah ini menandakan bahawa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta lebih dahulu ada daripada alam semesta yang telah Allah ciptakan. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah baqa, bermaksud kekal. Kekalnya Allah Subhanahu wa taala, ia tiada kesudahan atau pengakhiran. Allah sentiasa ada iaitu kekal, berbeza dengan manusia atau makhluk yang lain yang akan binasa ataupun rosak. Sifat Allah yang keempat adalah mukhalafatuhu lil hawadis, bermaksud berbeza dengan makhluk. Allah berbeza dengan semua makhluk. Janganlah kita samakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang kelima adalah qiyamuhu binafsih,
bermaksud berdiri dengan sendirinya. Allah Subhanahu Wa Taala berdiri dengan zatnya sendiri tanpa memerlukan bantuan yang lain. Contoh, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam ini kerana kehendaknya sendiri tanpa meminta pertolongan sesiapa pun. Berbeza dengan manusia, manusia hidup di dunia ini tidak mampu hidup dengan sendiri. Pasti memerlukan bantuan di antara satu dengan yang lain. Yang keenam, wahdaniyah, bermaksud esa atau tunggal. Allah ini bersifat tunggal atau esa, tidak berbilang-bilang. Tuhan yang Maha Esa dari segi zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Mustahil Allah itu lebih daripada satu. Seterusnya murid-murid, sifat Allah yang ketujuh adalah Qudrah, yang bermaksud Maha Berkuasa. Allah Maha Berkuasa. Kekuasaan Allah atas segala sesuatu itu adalah mutlak. Tidak ada batasannya. Tidak ada kelemahannya. Semuanya maha sempurna. Kalau ada makhluk seperti manusia berkuasa, terdapat juga kelemahannya, iaitu tidak sempurna. Sesungguhnya tidak patut manusia bersifat sombong dengan kekuasaan yang dimiliki, kerana sebesar apapun Allah Subhanahu Wa Taala pasti lebih berkuasa. Yang ke-8 adalah iradah, bermaksud berkehendak. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam semesta atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak yang lain. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Begitu juga setiap yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Berbeza dengan manusia, walau ada kehendak tapi masih ada kelemahannya. Kalau Allah tidak mengizinkannya, maka tidak akan terjadi. Sifat Allah yang ke-9 adalah ilmun, yang bermaksud maha mengetahui. Allah maha mengetahui segalanya meskipun pada hal yang tidak terlihat dan tidak terjangkau oleh akal fikiran manusia. 10. Hayya, bermaksud maha hidup. Hidupnya Allah tidak ada yang menghidupkannya, melainkan hidup dengan zatnya sendiri. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala maha sempurna, berbeza dengan makhluk yang diciptakannya. Sifat Allah yang ke-11 adalah Sama', bermaksud maha mendengar. Pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala berbeza dengan pendengaran makhluknya kerana tidak terhalang oleh sesuatu apapun, sedangkan pendengaran makhluknya adalah terbatas. 12. Basar, bermaksud maha melihat. Allah melihat segala sesuatu di alam ini, sama ada kecil maupun besar, pasti semuanya terlihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Murid-murid, sifat Allah yang ke-13 adalah Kalamun, bermaksud maha berkata-kata. Pembicaraan Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak menggunakan ayat seperti manusia yang menggunakan lidah untuk menuturkan kata. Sedangkan Allah itu berbeza dengan makhluknya. Kata-kata Allah ada di dalam Al-Quran. Seterusnya yang ke-14 adalah Kaunuhu Qadiran, bermaksud keadaannya yang maha berkuasa. Sebagai contoh, keadaan Allah itu berkuasa untuk mengadakan dan menidakkan. Allah sangat berkuasa penuh kepada seluruh makhluk dan ciptaannya. Sifat Allah yang ke-15 adalah Kaunuhu Muridan, bermaksud keadaannya yang maha berkehendak. Keadaan Allah mengkehendaki dan menentukan segala sesuatu. Allah juga berkehendak terhadap nasib dan takdir manusia. Sesungguhnya Tuhanmu maha melaksanakan
melakukan apa yang dikehendaki. Seterusnya yang ke-16 adalah kaunuhu aliman, keadaan yang maha mengetahui. Allah maha mengetahui segala sesuatu, segala apa yang telah terjadi, belum terjadi, sedang terjadi, tidak akan terlepas dari pengetahuan Allah SWT. Allah mengetahui segala sesuatu. Contoh, bila berlakunya hari akhirat dan sebagainya. Sifat Allah yang ke-17 adalah kaunuhu hayyan, bermaksud keadaannya yang maha hidup. Iaitu Allah tidak pernah mati ataupun tidur, berbeza dengan manusia. Seterusnya 18 adalah kaunuhu sami'an, bermaksud keadaannya yang maha mendengar. Allah mendengar kata-kata permintaan atau doa hamba-Nya, contoh, memohon doa untuk mudah faham, dimurahkan rezeki dan sebagainya. Sifat Allah yang ke-19 adalah kaunuhu basirun, bermaksud keadaannya yang maha melihat. Allah melihat akan tiap-tiap sesuatu. Penglihatan Allah ini tidak terbatas, tiada halangan, tiada kelemahan seperti manusia atau makhluknya yang lain. Akhir sekali, sifat Allah yang ke-20 adalah kaunuhu mutakalliman. Maksudnya keadaannya maha berkata-kata. Allah SWT itu tidak bisu. Allah berkata-kata, berbicara atau berfirman menerusi ayat-ayat Al-Quran. Rumusan pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid beriman dengan sifat Allah dan meyakini kewujudan Allah dalam kehidupan, kita akan melakukan kebaikan dalam kehidupan seharian. Sekian saja pembelajaran kita hari ini. Ustazah harap murid-murid dapat memahami tajuk yang telah kita pelajari. Murid-murid perlu berusaha untuk menghafal sifat-sifat wajib 20 bagi Allah dan maksudnya. Mari kenali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.